Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 16 dan kita akan baca dengan kembali semula. Kita ada cepatkan, kita akan baca. Kita hanya ulas apa yang patut dengan perbincangan yang ringkas insyaAllah, kerana buku kita tebal. Muka surat 16, persoalan ilmu tauhid, iaitu topik yang ada dalam ilmu tauhid. Nak belajar bab ilmu sesuatu bab, kita kena tahu topik apa yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Qala al-muallif hafizahullah, persoalan ilmu tauhid. Persoalan ilmu tauhid di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah berlegar dalam beberapa perkara, iaitu penjelasan tentang hakikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, dan sifat keagungan dan kesempurnaannya di samping mengesakannya dengan ibadah tanpa menyentuhkannya dengan sesuatu. Ini tauhid. Tentang rukun iman yang pertama. Begitu juga beriman dengan para malaikat, para rasul, perkara-perkara yang berkaitan hari akhirat, qada dan qadar, perkara berkaitan dengan syirik, kufur, hakikat kufur dan jenis-jenisnya. Rukun iman yang 6. Asalnya rukun iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan malaikat. Apa maksud beriman dengan malaikat? Percaya malaikat wujud. Lagi? Mencatat segala dan kerja-kerja malaikat. Okay, secara ringkasnya beriman, rukun iman yang 6 berasal dari rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang malaikat, kita beriman. Apa sahaja beritahu, kita wajib beriman. Dan perkara utama yang menjadi tonggak keimanan adalah kita beriman dengan berita berkaitan malaikat, iaitu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberitahu kepada kita. Kita tak nampak malaikat, jadi iman ni bergantung kepada apa yang Allah sampaikan pada kita melalui wahyu daripada Al-Quran ataupun melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan malaikat furu' daripada beriman dengan Allah. Beriman dengan rasul cabang beriman dengan Allah. Allah yang utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan kitab cabang pada iman dengan Allah. Allah yang turunkan Al-Kitab. Beriman dengan hari kiamat cabang juga iman dengan Allah. Allah yang menciptakan syurga dan neraka sebagai balasan untuk manusia. Allah yang ciptakan kehidupan dunia, kehidupan barzakh, kehidupan akhirat. Ini semua furu' daripada rukun iman yang pertama. Beriman dengan qada dan qadar juga berkaitan dengan iman dengan Allah, iaitu perbuatan Allah menetapkan qadar. Sebab itulah kadang-kadang diringkaskan rukun iman ni dalam ilmu tauhid. Walaupun berkaitan, bukan tauhid je, berkaitan dengan malaikat dan sebagainya, tapi semuanya ialah melengkapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beriman dengan malaikat kecuali dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila cerita tentang malaikat ni menurunkan wahyu, tugasnya. Malaikat juga mencabut nyawa. Ada malaikat yang berikan tugas untuk turunkan hujan. Itu semua tugas yang Allah berikan dan arahkan pada mereka. Mereka tidak memiliki kekuasaan. Jadi mereka bukan pembantu Allah, mereka bukanlah yang memiliki kuasa. Mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya perintahkan mereka. Mereka hamba Allah. Ibadul mukramun.
hamba yang dimuliakan kerana mereka la ya'sunullah ma amarahum. Dia tak langgar apa yang Allah perintahkan dia. Jadi kalau cerita tentang malaikat, turunkan hujan dengan perintah Allah. Kerana taatkan Allah, takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat cabut nyawa dengan perintah Allah, tunduk pada Allah, khusyuk pada Allah, dan mereka tidak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pembantu Allah, bukan yang berkuasa, bukan sebagainya. Sehingga kita hanya bila cerita tentang malaikat, kita mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kebesaran Allah. Cerita tentang apa sekalipun agama ni, balik semula kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayangkan Nabi SAW, agungkan Nabi SAW, tapi dengan bila kita agungkan Nabi, satu tahap kita yakin dan kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia tetap hamba Allah dan rasulnya. Beriman dengan Rasul sebab Rasulullah. Abduhu, Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya ilmu tauhid ni berasas dan tunjangkan rukun iman yang pertama, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tujuan kita hidup, kita beribadah pada Allah. Okey. Setengah ulama membahagikan persoalan utama ilmu tauhid kepada 4 perkara. Ini cara ilmu kalam, dan digunakan hatta oleh ulama sunnah, tak ada masalah dalam kategori. Pertama, al-ilahiyat. Yang kedua, an-nubuwat. Yang ketiga, al-ghaibiyat atau as-sam'iyat. Dan yang keempat adalah qada dan qadar. Ini urusan utama. Ilahiyat berkaitan dengan Tuhan, tentang ketuhanan, semua tauhid kat situ. An-nubuwat berkaitan dengan kenabian, nabi, rasul, mukjizat dan sebagainya, semua cerita di sana. Hatta karamat wali-wali sebagainya, nak bezakan dengan mukjizat. Semua dalam bab an-nubuwat. Dan as-sam'iyat. Sam'iyat apa dia? Maklumat berkaitan dengan perkara ghaib. Dalam ulul kalam dinamakan sebagai as-sam'iyat. Namun penamaan itu kita terima sebagai penamaan, tapi lebih tepat dia baca, kita sebut dengan al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Malaikat, syurga, neraka, alam barzakh dan sebagainya, semua berkaitan dengan al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Dinamakan ghaibiyat sebab dia perkara ghaib. Dinamakan sebagai sam'iyat sebab akal tak boleh menanggapinya, panca indera tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh rasa. Hanya tinggal apa yang kita sama' dengar daripada wahyu, apa yang wahyu sampaikan. Itu baru nama sam'iyat, daripada dalil sama', bukan dalil akal. Istilah ni istilah ilmu kalam, kataan sam'iyat. Cuma kalau nak bincang detail, ini topik lah, ini topik-topik. Dan qada dan qadar, yang last sekali, berkaitan dengan qada dan qadar. Pembahagian ni kalau sekadar pembahagian tak ada masalah lah, betul lah. Itulah isi kandungan tauhid. Sama ada nak katakan rukun iman yang 6, atau nak katakan berasal daripada 3, uluhiyah, an-nubuwah wal ma'ad, seperti kata Ibn Qayyim rahimahullah. Al-ma'ad tu as-sam'iyat lah. Al-ma'ad artinya as-sam'iyat, iaitu urusan selepas kematian, alam barzah, hari kiamat, syurga, neraka dan seterusnya. Al-ma'ad, tempat kembali kita, iaitu bermula daripada kematian, sakaratul maut, sampai syurga dan neraka. Kalau dunia, cerita tentang bermula tanda-tanda hari kiamat, tanda kecil, tanda besar, sampai berlaku kiamat. Itu tentang dunia. Ini berkaitan dengan al-ma'ad. Berkaitan hari kiamat, sama ada kiamat kecil atau kiamat besar, kematian ataupun hari kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat tiap-tiap orang, tiap-tiap makhluk. Tiap-tiap orang ada kiamatnya, tak ada siapa yang kekal. Mana kiamat besar adalah kematian seluruh makhluk di hari kiamat. Di kita ni
Nak tunggu kiamat ke nak tunggu kiamat besar ke kiamat kecil? Question ni yang lebih dekat dengan kita, betul? Ramai orang dia sibuk cerita tentang dunia dah nak kiamat. Sebenarnya kita lagi cepat mati sebelum kiamat. Jadi fokus kepada diri kita. Ramai orang cerita tentang hari kiamat, dia pernah mati dah. Itu dah untuk diri dia, itulah kiamat. Alam ni akan berlaku kiamat. Okay. Ini topik-topik perbincangan berkaitan dengan persoalan dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Namun ini bab takrir akidah. Namun perbincangan tauhid lebih daripada itu apabila berlakunya syubhat-syubhat. Jadi panjang kat mana? Syubhat. Syubhat adanya orang salah faham, orang import pemahaman daripada agama lain. Dia salah faham. Dia terima qada qadar, hanya terima martabat ilmu dan juga martabat kitabah, tapi tak terima martabat khalq dan iradah dan khalq. Ada yang tak terima tolak qada qadar. Ada yang percaya pada hari kiamat tapi tak percaya kepada azab kubur. Tiap-tiap kali berlaku penyelewengan, ulama akan jawab dan rudud ni yang menjadikan ilmu akidah jadi luas. Jadi panjang nak kena jawab satu-satu. Timbul Mu'tazilah, jawab syubhat Mu'tazilah. Timbul golongan sekarang ni, ilmu tauhid zaman sekarang ni, sampai pada tahap sekarang ni timbul golongan yang mengharmonikan teori evolusi dengan cintaan alam, asal kejadian manusia. Dulu orang tak terima teori Darwin, sekarang ramai pertahankan Darwin dah. Darwin tak kata pun manusia asal monyet, Darwin gini dah mula. Dia tak kata benda macam, tapi dia teori evolusi dah masuk dalam di kalangan orang Islam. Jadi tak nak ilmu untuk mempertahankan akidah Islam ni, supaya kita takrkan akidah, adanya ilmu rudud. Berkemungkinan juga akan datang tambah lagi mazhab evolutionism. Wallahu alam. Apa sekarang nama? Ada nama dia, saya saja je. Jadi akan ada saja. Dari zaman ke zaman dia akan berkembang. Jadi ilmu yang asal tu lah rukun iman yang 6, dan juga perkara uluhiyat, ilahiyat, nubuwat wal ma'ad ataupun sam'iyat. Inilah asal. Ini topik perbincangan ilmu tauhid. Cukup situ, kita masuk pada hukum pelajari ilmu tauhid. Apa hukumnya? Mempelajari ilmu tauhid ada yang bersifat fardu ain dan ada yang bersifat fardu kifayah. Inilah dia kedudukan ilmu syarak secara umum. Semua ilmu orang tanya, apa hukum belajar ilmu? Jawapan dia tentang hafal. Ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Apa hukum belajar hukum fiqh? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain untuk diri saya, fardu kifayah untuk bantu orang lain. Kita nak belajar tentang fiqh, apa sahaja berkaitan diri kita, itu fardu ain. Solat kita, zakat, puasa. Kalau ada duit, kena tahulah kadar berapa kena wajib zakat. Kalau solat tak ada siapa terlepas, semua orang kena solat. Kalau dia jadi ahli politik, dia kena tahulah hukum hakam berkaitan dengan politik, apa diceburi. Ahli perniagaan, dia dah mencuri perniagaan, dah jadi fardu ain untuk dia untuk belajar hukum perniagaan yang dia sedang jalankan. Fardu kifayah ni apa? Ustaz-ustaz lah. Ustaz cerita tentang zakat kadar nisab. Ustaz tu sendiri tak ada duit, tak cukup duit. Tapi orang tanya pasal hukum, dia tahu hukum begini begitu. Sebab dia belajar bukan untuk diri sendiri, dia belajar fardu kifayah dia untuk menyampaikan dan mengajarkan pada orang lain. Untuk keperluan kita ni ilmu fardu ain. Untuk mengangkat kejahilan atau mengajarkan pada orang lain, mengangkat kejahilan pada orang lain, itu fardu kifayah. Dalam bab fiqh pun begitu, dalam bab tauhid begitu, bab apa sekalipun. Jadi untuk kita beramal sendiri, kalau kita nak beramal tak tahu hukum hakam, wajib fardu ain pada kita untuk belajar. Kita bisnes tak tahu hukum halal haram, wajib fardu ain pada kita untuk tanya hukum. Hukum cerai, pengetahuan tentang talak, fardu ain ke kifayah? Semua yang ustaz
hakim ke peguam ke, fardu kifayah lah. Tapi orang terlibat, fardu ain pada dia. Tiba-tiba suami dia buat taklik. Saya baru dapat soalan semalam. Suami dia kata isteri mengandung 2 bulan, bergaduh. Dia kalau keluar pintu tu cerai, talak. Bini dengar lagi marah, dia keluar. 2 minggu balik semula. Balik semula, dah 2 minggu dah slow sikit, balik semula. Dia kata, Ustaz, itu 8 tahun yang lalu, baru teringat sekarang. Jadi Ustaz kena jawab juga lah, sebab fardu kifayah nak fahamkan ni. Sebaik-baiknya memang kena rujuk mahkamah juga lah yang pemutusnya. Tapi hukum hakamnya, maksudnya masa dia keluar tu dia tak tahu pun jatuh talak. Sepatutnya dia tahulah. Setiap orang yang dah kahwin tu kena tahulah. Yang belum kahwin, macam yang belah-belah sini, sini ada. Okay. Yang belum kahwin kena tahu hukum, apa hukum nikah, kan? Dah kahwin kena tahu pula hukum talak. Jadi setiap orang dia kena tahu hukum berkaitan dengan kehidupan dirinya. Okey. Baik. Jadi mempelajari ilmu tauhid ada yang bersifat fardu ain dan ada yang bersifat fardu kifayah. Inilah dia kedudukan ilmu-ilmu syarak secara umum. Menurut Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar adalah ulama besar mazhab Maliki. Antara ilmu ada yang bersifat fardu ain ke atas setiap individu, ada juga yang bersifat fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebahagian orang, gugurlah dosa ke atas sebahagian lagi yang tidak melakukannya. Fardu kifayah ni artinya dia tanggungjawab masyarakat. Tanggungjawab sebuah masyarakat mesti ada orang yang dapat menunaikan tanggungjawab yang Allah wajibkan pada sebuah masyarakat. Tak boleh satu kampung tak ada yang azan. Azan apa hukumnya? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah, betul? Tapi fardu ain di atas muazzin yang dibayar gaji. Betul? Wajib ke atas dia untuk azan. Kecuali kalau orang lain tolong dia lah, tak masalah. Dan dengan persetujuan. Itu beza. Betul, imam rawatib wajib tak wajib jadi imam? Wajib lah pada waktu yang dijadualkan pada dia. Tapi kalau tak ada imam, siapa-siapa naik pun dah tertunai fardu kifayah. Okay. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menuntut ilmu adalah fardu kifayah kecuali dalam perkara yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Macam saya sebut tadi lah, tuntut ilmu untuk mengajarkan fardu kifayah. Tapi kalau benda yang wajib berkaitan individu, dia adalah fardu ain. Misalnya menuntut ilmu tentang perkara yang diperintahkan Allah dan perkara yang dilarang olehnya. Perkara yang paling besar yang diperintahkan Allah adalah tauhid, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Allah mulakan dengan fa'lam. Ketahuilah, iaitu belajarlah. Belajar dan faham dan ketahuilah. Ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah, mesti difahami, mesti dipelajari. Allah kata fa'lam, ketahuilah, belajarlah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi semua ilmu tauhid, malah kehidupan kita dalam dunia ini, hukum hakam syarak kembali pada makna la ilaha illallah. Kita sembahyang sebab apa? La ilaha illallah. Kita puasa sebab apa? La ilaha illallah. Kita bukan sebab nak tahan lapar. Tahan lapar tu ada orang diet, ada orang tak diet, boleh. Tapi Allah suruh kita tahan lapar pada bulan Ramadan, kita ikut. Bukan cerita hebat orang yang tahan lapar sampai tak makan 3 hari. Bukan urusan berkaitan dengan tahan lapar, tapi berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Apa sebab riba haram? Tauhid. Sebab la ilaha illallah, Allah haramkan, Allah perangi riba. Tapi Ustaz, tu riba ni menzalimi. Itu hikmah dan sebab.
disebut persyaratan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memerintahkan kecuali satu perkara yang memberi manfaat. Allah tak akan larang kecuali benda yang memberi mafsadah, keburukan. Allah Maha Adil dalam hukumnya, Allah Maha Adil dalam qada qadarnya sebagainya. Itu cerita bab hikmah kita bincangkan. Tapi asalnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan tauhid. Wastaghfir li dzambik, ini berkaitan dengan amal, dan beristighfarlah ke atas dosa kamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan istighfarlah untuk kaum mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah SWT mengetahui apa yang kamu lakukan, gerak-gerik kamu, mathwaakum, dan di keadaan kamu di hari kiamat, tempat kembali kamu. Yang penting, yang perlu digariskan ialah kalimah fa'lam, annahu la ilaha illallah. Kalimah fa'lam itu yang utama, iaitu belajar tauhid. Hukumnya apa? Wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah fi'il amar adalah lil wujub. Wajib belajar tentang la ilaha illallah. Okey. Dalam riwayat Muaz bin Jabal menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang kita dah syarahkan dalam hadis Sahih Bukhari pada pertemuan yang lalu. Ya Muaz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tak perlu syarahkan, kita dah syarahkan. Menurut Ibn Abil Is, Ibn Abil Is siapa? Yang mensyarahkan Akidah Tahawiyah, Al-Imam Ibn Abil Is, yang menulis matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah dalam Al-Musirah. Salah satu daripada ulama Hanafi yang terkenal pada kurun yang ke-10, antara yang anak murid kepada murid Ibn Taymiyah rahimahullah. Mana Ibn Taymiyah ni mendengarkan anak murid yang ramai dan murid-muridnya sehinggalah sampai pada zaman Ibn Hajar juga daripada garisan satu madrasah, walaupun di negeri yang berbeza. Menurut Imam Ibn Abil Is, tauhid merupakan perkara pertama yang ditumpukan dalam dakwah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para rasul, kalau sebut para tu dikembali kepada rasul. Para Rasulullah, kalau para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, dan jalan pertama menuju kepada Allah. Para Rasul lah, lebih tepatnya para Rasul. Dakwah pertama Nabi Rasul apa dia? Tauhid. Dari mana tahu? Apa dalilnya? Ya, walaqad arsalna Nuhan, ni Rasul pertama, ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Dan kami utuskan Nuh kepada kaumnya, maka faqal, fa ni dia perkara pertama yang dia kata, dia terus kata ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Artinya dakwah pertama Nabi-Nabi Rasul-Rasul adalah mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Ini tugas mereka yang pertama. Kenapa tak ajak dulu untuk akhlak? Ada di kalangan kafir berakhlak, betul. Jadi apa yang kurang? Tauhid. Yang kurangnya adalah tauhid. Sebelum Nabi datang ada akhlak. Sebab tu Nabi datang sempurnakan akhlak. Tapi tauhid ni, urusan tauhid tauqifi. Macam mana cara tauhid? Dengan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga tauqifi. Ilmu kita berkaitan perkara ghaib mesti Allah beritahu. Cara kita sembah Allah mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bab adat-adat sebagainya, ada adat yang betul, ada adat yang salah. Akhlak, ada akhlak yang betul, akhlak yang salah. Ada orang dia anggap ada yang akhlak yang semua orang yakin betul. Ni akhlak yang disepakati oleh seluruh umat.
bohong dengan juga jujur. Satu dunia, tak kira lah orang yang manusia biasa, orang awam, orang semua tahu jujur tu bagus, bohong tak bagus dan sebagainya. Ini akhlak yang disepakati. Ada akhlak yang tak disepakati. Ada orang anggap baik, ada orang anggap tidak. Bohong sunat baik ke tak? Tak ada bohong sunat, bohong haram semua. Okey. Malah ia merupakan maqam pertama yang perlu ditempuhi dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid first. Tak jadi orang Islam, ni maqam pertama. Dia kena tauhidkan Allah, kena mengucap dua kalimah syahadah, tauhidkan Allah, baru solatnya diterima. Kalau tak pergi maqam seterusnya. Betul? Ada tak orang sekarang, zaman sekarang puasa? Orang kafir puasa. Baik ke tak baik? Baik. Orang non-Muslim sekarang alhamdulillah bulan Ramadan ni dekat ni, ramai non-Muslim yang puasa macam orang Islam, betul? Subuh dia puasa, ditahan sampai buka puasa, dia pun buka sekali. Okey, tuan-tuan. Baik tak baik? Di sisi Allah tidak. Maqam dengan Allah di sisi Allah hanya dengan tauhid. Maqam pertama mesti tauhid. Di sisi manusia, di sisi dia mungkin dia nak baik dengan orang Melayu, nak dekat dengan orang Islam, dia nak ni, manusia tu macam-macam, tapi tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selagi tidak menempuh maqam pertama, iaitu tauhid. Ya, semua amalan orang kafir walaupun benda baik, ibadah memang tak ada syarat pertama. Tapi kalau dia sedekah, baik tak baik? Kita lepas haji, lepas raya kita haji, wabi akan bagi 8 ekor, satu kawasan wabi bagi 10 ekor lembu untuk buat korban. Wabi tu non-Muslim. Macam mana? Nak korbankan? Boleh tak? Sah tak korban tu? Dah dia bukan Islam kan? Sah tak? Tak sah. Macam mana? Buat korban juga. Sedekah dapat pahala ke babi? Tak pahala juga. Dia dapat orang undi dia, mungkinlah orang undi dia, orang sayang dia sebab dia dapat orang Islam. Tapi sisi Allah, selagi dia tidak mentauhidkan Allah, tak ada apa-apanya. Lembu tu walaupun milik dia, kalau nak dapat manfaat, nak korban juga, bagilah pada siapa-siapa, orang kampung yang tak mampu korban kan. AJK tengok rumah hujung tu nak tak, ni ada lembu free ni, kita serahkan lembu pada ni dan buatlah korban, minta dia orang buat korban sebagainya. Bolehlah dimilikkan dulu pada orang Islam, orang Islam tu yang melakukan korban, bagi hadiah, bolehlah. Atau kalau masing-masing yang berebut, tak tahu nak bagi siapa, sembelih makan je lah. Kira wabi belanja. Nak kata hukum korban, tak korban lah, walaupun makan sekali pada musim korban, tapi dia tak hukum korban, dia hukum makan. Hukum makan, asalkan orang Islam yang sembelih. Sebab tak ada nilai. Maqam pertama mesti tauhid. Sehubungan dengan itu, kewajipan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang Islam ialah mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bukan renungan qasad untuk melakukan renungan bagi mengenal Allah atau timbul keraguan terlebih dahulu. Ini cerita tentang awal wajib alal mukallaf. Kewajipan pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Ini maqam pertama. Bukan, kita dengar, bukan renungan. Ini terjemahan sepatutnya, saya pun tak perasan ni. Jadi kita ingatkan pada doktor untuk letakkan istilah Arabnya. Iaitu ni perbincangan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam kata awaluddin ma'rifatullah. Tak ada masalah pun kalau dia maknakan betul. Tapi yang dibincang kat situ, kewajipan pertama untuk agama ni apa? Sebab bagi ahli kalam, ilmu kalam ni bincang tentang apa? Tauhid uluhiyah ke rububiyah? Atau asma' sifat? Sama ada isbatkan rububiyah, Allah wujud, Allah ciptakan alam, atau berkatakan sifat. Sifat tu pun sifat 7 tu lah. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam.
Tentang ibadah kat mana? Tentang sihir kat mana? Tak di-cover oleh ilmu kalam. Tak cerita tentang tauhid, tak cerita tentang syirik, tak cerita tentang tangkal, tak cerita tentang apa-apalah yang kita belajar dalam ilmu dalam tauhid al-uluhiyah. Malah bagi mereka, oh ni masalah fiqh sebagaimana mereka. Jadi orang pergi istighasah minta kat kubur, fiqh ni amalan. Bagi dia amalan semua fiqh. Dia tak. Tauhid, ada tauhid dalam amalan, ada tauhid dalam i'tiqad. Itu bezakan ahli sunnah dengan ahli kalam. Jadi tauhid di sisi mereka tidak melibatkan amalan. Tidak melibatkan amalan. Dianggap amalan semuanya fiqh. Tapi bila kata amalan fiqh, buka kitab fiqh pula tak jumpa. Ada kitab fiqh cerita tentang syirik, tentang sihir, istighatsah dengan Nabi ke kembali. Tak jumpa pula kitab fiqh. Di situlah di mana masyarakat jadi ajarkan ilmu kalam akan ada kelompongan pada amalan-amalan begini tak dibincangkan. Mereka la ilaha illallah, tengah buat syirik pun dia ada tengah buat sihir pun guna ayat Quran. Dia boleh buat tangkal guna ayat Al-Quran kerana dia tahu hukum tangkal. Huruf jawi keluar, dia buat wafak dengan surah-surah sekian dan sekian. Cuba diislamisasikan benda yang Allah asalnya Allah haramkan. Yang paling kelakar, akak-akak, makcik-makcik buat ayat pengasih pada suami dengan surah sekian dan sekian. Benda kita mana boleh nak paksa hati orang. Hati manusia berada di antara dia jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tauhid sepatutnya berdoa pada Allah, sujud pada Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah je memiliki hati seseorang. Ni ada ustazah datang ajar, amalkan ayat pengasih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wow. Ayat ittiba'. Ayatnya ayat tauhid. Tapi caranya apa? Tiup kat ubun-ubun suami yang tidur. Nanti dia tunduk dengan kita, kan? Macam-macam. Artinya ada kelompongan dalam memahami tauhid. Itu berlaku kerana dibincangkan. Dia kata yang penting yakin Allah yang bagi. Jangan, kita bukan nak buat benda ni, tak, kita yakin. Kalau yakin jadi Allah bagi. Dia cerita buat yakin ni, tak cerita buat amal tu betul tak betul. Tak cerita amalan tu betul tak betul. Jadi asalkan yakin, bomoh sekalipun, duk beramalkan, buat sana sini, dengan sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, tangkal ni akan pelihara kamu daripada gangguan syaitan. Dekat tangkal. Dia tak tahu tangkal itulah yang Allah haramkan. Bukan sahaja. Jadi dia kata, yang penting etikad betul. Pergi minta kat kubur sekalipun, wahai Syekh fulan dan fulan, oh tak salah, itu amalan. Yang penting hati dia yakin, dia minta dengan Allah. Sejak bila dipisahkan amalan dengan tauhid? Sebab ini kelompongan yang wujud pada ilmu kalam. Asalnya dia nak cerita tentang nak debat dengan ahli falsafah dan sebagainya, tapi kemudian asalnya tentang berkaitan dengan pembicaraan kalam ni ialah ilmu perdebatan untuk debat. Last sekali diwajibkan orang awam pun hafal sifat ni, belajar yang ni, dan ini je, jangan belajar yang lain, cukup. Hujungnya banyak urusan-urusan tauhid yang diabaikan, malah tak wujud dalam silibus. Buka kitab fiqh tak jumpa, kitab akidah pun tak jumpa. Jadi urusan ini dibiarkan. Masyarakat akhirnya bomoh praktikan dengan cara dia. Makcik-makcik yang sayangkan suami praktikan dengan cara dia. Abang-abang nak jual, nak berniaga, lariskan jualan dengan cara dia. Amalan-amalan inilah yang islah yang dibuat oleh ulama-ulama dakwah sunnah. Mereka nak jadikan tauhid tadi selari dengan amalan. Tauhid ni tauhid uluhiyah. Amalan macam mana yang Nabi ajar, kembalikan masyarakat faham dan amalkan agama macam mana yang lalu. Sebab tu dakwah kita bukan sekadar nak cerita Allah istiwa atas arasy, bukan, tidak. Lebih penting, lebih utama dah yang tu asasnya. Tapi lebih utama adalah praktikal kehidupan ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yakin Allah atas arash pun, Allah turun ke langit bumi pun tak qiyamul lail tak jadi juga. Kan? Cerita tentang Allah turun 1/3 malam akhir, qiyamul lail tak juga. Tak kena juga. Bukan main cerita tentang tauhid tapi tidak mentauhidkan Allah dalam amalan, tak jadi juga. Atau tidak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi dakwah kita ialah nak kembalikan orang kepada cara pemahaman agama dan pengamalan agama seperti mana salafus salih. Kalau begitu keadaannya, kita jauh jugalah banyak benda yang perlu kita perbaiki diri kita semua. Setelah kita tahu salafus salih sebagai ikutan dalam akidah, salafus salih juga ikutan dalam amalan. Dalam bab beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Menurut Imam Ibn Abil Is, bukan. Jadi ilmu kalam dia kata apa? Asalnya kenal atau qasad. Dia kata asal pertama kena kenal, dia panggil renungan. Tak pasti dia ambil benda istilah renungan, mungkin ma'rifah lah. Ma'rifah. Atau tafakkur. Al-kalam ni dia nak apa? Dalam al-kalam dia tak nak orang beriman dengan iman taklid. Dia nak iman yang yakin, iman yang langsung. Kita pun sama, mana boleh taklid beriman, ni yakin dengan Allah betul lah. Tapi yang faham mereka apa? Iman terhadap kaedah asas kalam, iaitu mengenal Allah sebagai pencipta alam. Dia panggil sebagai dalilul hudus. Kenal makhluk, itu makhluk dan Allah bukan makhluk. Macam mana nak kenal Allah? Ini kaedah makanan. Macam mana nak kenal Allah? Siapa Tuhan? Caranya apa? Kenal makhluk betul-betul. Dan Allah tak sama makhluk. Kaedah akal ini bawa. Kenal makhluk. Makhluk tu berjisim. Allah tak berjisim. Makhluk beranggota, Allah tak beranggota. Makhluk bertempat, Allah tak bertempat. Makhluk dia terbalikkan cara makrifah tersebut. Betul tak betul? Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi beza dengan kita ahli sunnah, bab tauhid ni bukan begitu. Tauhid ni tauqifi. Apa yang Allah beritahu kita beriman. Beriman dengan kalamullah bukan taklid. Beriman dengan kalamullah yang confirm betul. Kalau berita tu mungkin betul tak betul, jangan ikut orang belum confirm betul. Betul? Tapi kalau beriman dengan kalamullah, beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sumber yang autentik, sumber yang tepat, tak dikira taklid kalau kita dapat mencapai pengetahuan direct daripada sumber yang hak. Bagi mereka tetap taklid. Tetap taklid. Mereka khilaf kalau orang taklid terhadap ayat Quran ni, Islam tak Islam lagi. Iman awam ni sah tak sah iman. Taklid dengan selain Nabi tak, memang dia orang kata tak ni lah. Dia nak sampai akal dia kenal secara sendiri, tak ikut siapa-siapa. Dikenal wujudnya alam, sifat alam, dari hudus, taunya alam, maka Allah tak sama dengan makhluk. Jadi mustahil bagi tengok alam, maka dia kenal Allah wajib ada sebab adanya alam ini. Dan dah ada alam, Allah ada, alam ada. Jadi macam nak bezakan? Qidam. Allah tu wujud, tidak dimulai oleh permulaan. Makhluk bermula dengan hadis, benda baru. Kemudian baqa, makhluk akan binasa, Allah tidak binasa. Lepas tu macam mana kewujudannya? Mukhalafatul hawadis. Kemudian wujud kita bergantung pada mak ayah, bergantung kepada asbab sebelumnya, bergantung kehidupan kita, sedangkan Allah qiyamuhu bi nafsih. Kemudian yang alam ini tidak bersendiri, alam berpasang-pasangan, makhluk itu ramai semua. Allah wahdaniyah. Kemudian selesai dah salbiah berkaitan dengan, kemudian sifat Allah macam mana? Allah yang ciptakan alam, tadbir alam, mesti Allah ada kudrah. Dan alam bergerak dengan Allah, ada kontrol alam tidak? Kontrol, jaga, mesti ada iradah. Ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iradah. Dan mesti ada ilmu. Dan Allah mesti hayah.
Allah masih mendengar, sama'. Allah masih melihat, basar. Allah masih berkata-kata. Khilaf, kata-kata. Kalam, masalah khilaf. Ada isbatkan, tak isbatkan, dan sebagainya. Sebab kata-kata ni dia melibatkan apa? Melibatkan suara. Ini sama dengan ni pula. Macam-macam perbincangan. Bukan salah pun pada asalnya. Tetapi perbincangan yang tidak didasari dengan cara yang betul. Semua sifat ni ada ayat Quran, tak masalah. Tapi cara pengisbatan yang silap menyebabkan kadang-kadang mereka menisbahkan perkara-perkara yang Allah isbatkan sebagai perkara yang tak masuk akal bagi mereka. Kerana cara mereka kata apa? Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, cara kenal Allah bukan mari dalil tapi melalui kaedah akal tadi. Makhluk berjisim, mustahil Allah berjisim. Okeylah, tak apalah. Clear lagi. Tiba-tiba jumpa ayat yadullah fawqa aydihim. Jumpa ayat wajah. Anda pening ni. Quran sebut macam ni. Kita kata mustahil. Ada tak pertentangan? Ada dah. Macam mana nak tanggapi ayat Quran yang kata Allah ada wajah? Sedangkan kita kata kalau ada wajah, sebab makhluk betul. Kenal Allah melalui sifat makhluk. Dia akan jumpa dengan ayat-ayat sifat ni. Akan jadi masalah. Bab rububiyah tak ada masalah. Kekuasaan Allah, ilmu Allah, berkaitan dengan kehidupan Allah tak ada masalah. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Tapi berkaitan dengan ayat sifat ada problem. Kaedah tu dah kan jumpa ayat-ayat yang berkaitan sifatnya problem. Mu'tazilah, Jahmiyah dia hanya boleh terima kenal Allah tu wujud cukup. Sebut selain tu dah masalah. Ayat yang kata Allah wujud dan Allah berkuasa. Allah wujud berkuasa kehendak dah macam-macam sampai ada yang sebab sebahagian sifat sebagainya. Jadi semua berpunca daripada asalnya nak kenal Allah menggunakan akal, cara direct. Beza daripada kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kenal Allah confirm lah gunakan akal, tapi dengan panduan syarak. Allah kata qul huwallahu ahad, kita kata wallahu ahad. Allahus samad. Ayat Quran tu Allah sebut namanya, beriman dengan namanya. Allah sebut tentang sifatnya, beriman dengan sifatnya. Dalam nama ada sifat, kita beriman dengan. Ahlussunnah asasnya ada beriman. Beriman dengan ayat Allah, beriman dengan kalam Nabi. Ini adalah sumber yang maksum. Inilah dia kehendaknya. Itulah sumber yang tepat. Kenal melalui nas. Beza al-kalam, kenal direct dengan akal. Sebab tu mereka letakkan apa? Ma'rifah, kenal Allah dengan cara kenal dari al-hudus. Kemudian ada kata, kalau macam tu tak semua orang belajar ilmu kalam. Macam mana? Al-qasdu, ada niat nak belajar. Dia nak pergi belajar. Sebab jadi terjadi apa? Habis kalau orang tak sempat belajar ilmu kalam, Islam pun tak Islam. Sahabat Nabi tak belajar ilmu kalam, sah tak sah Islam dia? Dia akan ada macam-macam perbincangan. Macam perbincangan. Sebelum ada ilmu kalam, ada yang kata sah sebab dia memang ada. Ilmu ni hanya menceritakan, tapi hakikatnya sebabkan Allah wujud dah ada sejak pada awal. Macam-macam perbincangan. Tetapi dia akan berakhir dengan satu benda. Masalah-masalah berkaitan dengan sifat ni bermasalah. Yang kedua berkaitan dengan orang yang dah beriman dah. Dia yakin Allah tu wujud, Allah cipta semua sekali, tapi tak mengucap. Jadi apa? Kata agama tu tertunai tanggungjawab pertama dengan kenal Tuhan. Siapakah Tuhan? Okey, Allah tu wujud. Sekarang ni yang percaya Allah wujud, Yahudi percaya tak Allah wujud? Nasrani, musyrikin, bukan setakat Allah, nama dia Abdullah, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, semua ni sebelum Islam dulu. Orang dia Abdullah Salam masuk Islam lah. Abdullah bin Ubay masuk Islam jadi munafik. Ada lagi nama ayah Nabi, Abdullah, yang meninggal sebelum Islam. Nama Abdullah, bapa dia bagi nama Abdullah, confirm nama dia kenal Allah, sebab tu dia bagi nama anak dia Abdullah dan sebagainya. Okey. Mereka dikenal Allah tak? Kenal. Dia tahu Allah tu wujud, Allah tu qidam, Allah tu baqa, Allah tu tak sama dengan makhluk, betul tak? Allah tu berkuasa. Mereka jadi Muslim tak? Kalau ikut dalam kalam, settle lah Islam lah. Betul tak? Kita tak, kewajipan pertama mengucap kalimah syahadah. Dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni awal maqam. Maqam dia dengan mengucap kalimah syahadah, bukan merenungi, bukan
qasad untuk melakukan renungan, itu untuk makrifah, renungan bagi mengenal Allah. Maksudnya kenal Allah melalui akal dia sendiri, bukan dengan taklid, atau timbul keraguan terlebih dahulu. Ini lagi teruk oleh falsafah. Macam mana nak tahu akal kita tak dipengaruhi ikut siapa-siapa? Macam mana? Buang segala kepercayaan kamu, kosongkan pemikiran, jadikan kamu tidak yakin apa-apa. Kita bincang pada awal, Tuhan wujud ke tak wujud? Dia kena buang keyakinan Tuhan wujud, buang. Kosongkan pemikiran. Ni adalah falsafah, supaya tak bias. Ni gaya Al-Mu'tazilah, Jahmiyah. Jadi cara dia, walaupun orang percaya Tuhan wujud dalam hati, fitrah ke, dalam fitrah ke apa, buang dulu. Buang fitrah, buang kepercayaan, buang semua, kosongkan, jadikan jadi macam etis betul kaji. Tuhan ni wujud ke tak wujud? Sampai kamu jumpa Allah tu wujud, itu dah dia iman. Lepas tu ramai orang yang jadi etis lepas belajar cara macam ni. Dia kosongkan, lepas tu tak jumpa. Dia dah kosongkan, dia tak jumpa. Sebab asalnya tak nak taklid. Akhirnya dia fi dalal, tadlil, sesatkan orang, dia sesat sendiri. Itu berlakunya golongan mulhidin, ilhad dalam agama, kerana asalnya tak nak bias. Asalnya bukan tak nak bias, dia tak jadi orang beriman. Bagi ahli sunnah, beriman dengan nas itu sendiri merupakan kebenaran. Tatkala kita nak bincangkan satu perkara, apa yang confirm betul, jangan lepaskan. Allah dah beritahu, letak kat sini. Buat perbandingan lagi. Allah beritahu apa sahaja yang Allah beritahu, Nabi beritahu, itu perkara confirm betul, baru buat perbandingan. Kerana kita tak ada keraguan kita terhadap nas syarak. Kita yakin bila Allah beritahu benda yang pasti betul. Lepas tu kita dahulukan nas. Oh, tak masuk akal kalau macam tu. Mana mustahil Allah, kalau kata Allah begini macam, benda dia apa kau punya ni? Kita nas, inilah yang betulnya. Allah tak salah cakap, Allah tak salah turunkan wahyu. Itu prinsip yang berbeza. Walaupun natijahnya mungkin sama. Kita sama. Kita sendiri isbatkan Allah tu wujud, Allah tu qidam, Allah tu baqa, Allah tu tak sama makhluk, Allah sendirinya, Allah tu Maha Esa, Allah berkuasa, Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah hidup, Allah berkata. Sama tak? Sama secara natijah. Sebab memang sifat 20 ni sifat, dia katakan sifat aqliyah, sifat yang Quran sebut tapi selari dengan akal. Manakala ayat-ayat mutasyabihat atau dipanggil sebagai ayat-ayat khabariyah, Allah beritahu tapi tak selari dengan akal, dipanggil ayat khabariyah. Ada ayat aqliyah, ada khabariyah. Aqliyah masuk akal, sesuai dengan ilmu akal. Khabariyah ikut ayat Quran hadis disebut tapi tak masuk akal, maksud tak ikut logik dia lah. Jadi ayat-ayat ni kena buat macam mana? Allah beritahu tapi tak masuk akal dengan ilmu kalam. Ayat ni yang perlu ditakwilkan lah, perlu dibukukan maknanya lah, perlu di ini dan itu. Inilah dia masalah pada ilmu kalam. Jadi kalau bincang pada sifat 20, tak masalah lagi lah. Adalah masalah kalau nak detail, tapi secara umumnya tak masalah. Tapi bincang pada sifat-sifat selain 20, masalah. Semula masalah. Selain daripada 20 sifat Allah, Allah memiliki wajah, Allah sifat yang mereka katakan sebagai sifat-sifat mengilhamkan, berlaku tashbih dan tajsim, berkaitan ataupun adanya, berkaitan dengan masa, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan semua sifat makhluk. Kat sini akan jadi masalah bagi mereka. Malah bermasalah kat mana? Semua nama-nama Allah. Sebab nama-nama Allah tu ada sifat, betul? Nanti kita akan bincang hadis yang seterusnya untuk kelas akan datang, berkaitan orang baca qul huwallahu ahad. Tiap-tiap kali solat mesti hujung qul huwallahu ahad. Qul huwallahu juga kita akan bincang depan. Nabi tanya kenapa buat macam tu? Orang datang mengadu kat Nabi. Kenapa kamu asyik dalam baca ayat mana sekarang hujung-hujung qul huwallahu? Sebab ada sifat Allah. Dalil mereka faham nama Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam nama tu ada sifat. Dalam nama tu ada sifat. Sebab di situ terletak sifat-sifat Allah. Artinya nama Allah mengandungi sifat Allah. Tapi bagi orang Mu'tazilah, dia kata tak betul ni.
Mana boleh Qul huwallah ni nama tentang nama-nama Allah, tak sebut pun sifat. Sebab mereka menafikan adanya sifat dalam nama. Nama bagi mereka cuma sekat nama alam, tidak mengandungi sifat. Sebab tu kita belajar qawaid mustalah, tiap-tiap nama mengandungi sifat. Sifat tu sifat Allah. Allah perkenalkan dirinya melalui nama-namanya, melalui sifatnya terkandung dalam nama. Sifatnya mungkin tidak Allah beritahu secara langsung, mungkin melalui nama, mungkin melalui perbuatan Allah Subhanahu taala. Ini yang kita bincangkan dalam qawaidul mustalah. Tapi bagi mereka, nama pun masalah. Nama pun bermasalah. Nama Allah banyak, sifat Allah banyak. Kalau sifat Allah banyak, Allah tu qadim, yang mana dulu, yang mana kemudian? Dah banyak. Banyak mesti satu, yang qadim mesti satu je, betul? Wahdaniyah. Macam-macam cara pening nantilah. Tak payah bincang pun. Yang penting berbeza pada bab awwalul wajib al mukallaf. Kewajipan pertama apa dia? Okey. Jadi kata Mu'tazilah timbulkan keraguan. Kewajipan pertama, jangan bias. Benda pertama mesti buat, buang segala kepercayaan. Proses daripada awal, Tuhan wujud ke tak wujud. Ni ahli falsafah. Jadi ada yang putuskan Tuhan tak wujud, kita bagus. Kaji lagi sampai kamu yakin, jumpa dalil Tuhan tu wujud. Kamu yakin sendiri. Betul tak betul? Tak sempat jumpa, mati. Dan itu yang berlaku. Dia kata masa mati mereka jadi lebih ragu berbanding orang awam. Orang awam tak ada apa, yakin Tuhan wujud semua sekali. Iman orang awam tu lebih baik daripada sebahagian daripada ahli kalam dan ahli falsafah. Tauhid merupakan perkara pertama yang membuatkan seseorang masuk ke dalam agama Islam, dan perkara yang akhir sekali dilakukan seorang yang sebelum keluar daripada dunia. Maksudnya kita masuk asyhadu alla ilaha illallah, meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Ia adalah kewajipan pertama dan terakhir. Pertama ucap kalimah syahadah, terakhir kita kena mati dengan kalimah syahadah. Antara bukti yang menunjukkan kewajipan. Orang kata habis hari kiamat baca balik syahadah tak? Kita kata kewajipan kita kat dunia, betul? Okay. Hari kiamat orang baca Quran tak? Ada tak hadis hari kiamat Allah suruh baca Quran semula? Ada? Kan? Allah kata di sahibul Quran tu baca Quran semula. Betul tak? Hari kiamat. Kata tak ada amalan. Ustaz ni main cakap je. Kami baca Quran ada ni. Nabi katanya amalan kat dunia je. Habis Nabi Muhammad imamkan Nabi-Nabi, roh-roh Nabi-Nabi solat di Baitul Maqdis. Betul? Masa ketika Mi'raj, ketika Isra. Nabi jumpa Nabi yang sedang solat. Okey, macam mana jawapan? Ni belajar ilmu makrifat. Syariat kata hanya dunia saja, betul? Beramal sekali je, betul? Okey. Nabi-nabi, rasul-rasul ada kata bahawa Nabi Rasul beramal di kubur, dalam kubur. Ada kaul ahli sunnah wal jamaah sebagainya. Macam mana jawab? Solat tadi kenapa nak solat lagi? Kan sakut terima amalan saja. Semua amalan-amalan yang tersebut selepas daripada kematian itu sebagai jaza. Amalan bukan tanggungjawab tapi balasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran kat dunia, Allah suruh ulang balik bukan sebab kewajipan tapi untuk mengangkat darajat. Baca satu ayat, naik darajat. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Jelas? Bukan tanggungjawab, bukan syariat, bukan tanggungjawab terakhir habis dah. Apa yang berlaku, kalau Allah benarkan, kalau ada dalil, kita kata itu semua adalah untuk mengangkat darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Clear insya-Allah? Baik. Antara bukti yang menunjukkan ia merupakan kewajipan yang terakhir ialah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati di kalangan kalian kalimah la ilaha illallah. Mautakum, orang yang mati.
talkinkan orang yang sebelum mati ke orang dah mati? Nabi sebut mautakum. Nabi tak sebut pun orang sakaratul maut. Betul? Semua orang faham hadis ni, laqinu mautakum, orang yang nak mati, yang hampir mati. Walaupun lafaznya laqinu mautakum. Jadi talqin ni berlaku bila? Dah mati mengucap apa lagi? Jadi kewajipan terakhir adalah pada kalimah terakhir. Secara mudahnya. Nantilah kalau nak bincang detail lagi, tanya nanti. Ilmu fardu ain yang membabitkan akidah ialah yang boleh mengesahkan akidah orang Islam terhadap Tuhannya, yang melibatkan perkara yang harus, mustahil dan wajib bagi Allah, baik dari segi zat, nama-nama, perbuatan maupun sifat secara umum. Ia dinamakan oleh ulama sebagai iman yang umum. Ia merupakan perkara yang akan ditanya oleh seluruh makhluk berdasarkan riwayat Anas bin Malik, Ibnu Umar dan juga Mujahid ketika mentafsirkan firman Allah, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Allah, demi Tuhan kamu, kami akan menyoal mereka, iaitu orang kafir itu, semuanya pada hari kiamat. Ilmu fardu kifayah yang melibatkan akidah ialah yang melebihi daripada yang terdapat dalam mempelajari ilmu tauhid dalam bentuk fardu ain, yang melibatkan perincian, pendalilan dan alasan, kemampuan untuk membendung syubhat dan dalil-dalil yang lemah, dan menangani orang-orang yang degil dan mengalahkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Fardu ain kat mana? Boleh bezakan antara tauhid dengan syirik. Jangan buat syirik ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat di segi. Itu cara mudahnya. Boleh bezakan antara syirik dan tauhid. Ini fardu ain. Dalam bab ibadah bezakan sunnah dengan bukan sunnah, bid'ah ataupun kufur, syirik sebagainya. Ini fardu ain. Tapi pendalilan, nak hafal dalil, fardu kifayah. Bawa syubhat, jawab syubhat, fardu kifayah. Nak berdakwah, fahamkan orang, fardu kifayah. Kena ada dalam masyarakat, kena ada ustaz, kena ada orang yang tahu dalil, kan? Datang orang kafir, datang nak debat. Saya dah debat dah orang Islam. Siapa? Abang Pak Gad depan tu. Dia tak ada jawab, dia kata. Tak jadi hujah lah. Dia kena jumpa dengan ahlinya, wakil daripada orang Islam yang berilmu, yang tahu tentang cara jawab syubhat. Itu bab fardu kifayah. Jadi apa yang kita belajar ada dua. Alhamdulillah, kita belajar iman umum, iaitu secara mujmal fardu ain, dan secara mufassal, secara detail dan kefahaman, itu fardu kifayah. Tuan-tuan belajar sekarang fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Yang mengajarkan fardu kifayah. Manakala ada orang ajarkan, fahamkan sebagainya, fardu kifayah. Jadi kita yang belajar, kerana kita sudah faham dah semua, tapi saya nak fahamkan orang lagi, saya nak ajar lagi, saya nak sebagainya. Di situ dia angkat martabat daripada orang awam lebih kepada jadi orang yang alim. Mana taklah awam sangat, awam yang belajar. Jadi semua orang awam kalau lihat dia kepada ni, tapi ada perkara-perkara yang dia belajar lebih daripada kewajipan, sebab dia nak ajar orang lagi, nak fahamkan orang lagi, nak jaga masyarakat sebagainya, bukan dirinya saja. Di situ dia telah melakukan fardu kifayah. Baik. Ia termasuk ke dalam ilmu fardu kifayah yang paling mulia dalam Islam, kerana ia menafikan takwilan golongan yang batil dan membentras golongan yang melampau. Tidak ada suatu zaman yang kosong daripada orang yang melaksanakan fardu kifayah yang penting ini. Tidak diragukan lagi menjaga akidah manusia lebih penting daripada menjaga tubuh badan, harta dan kehormatan mereka. Jaga akidah tu paling penting. Jadi kalau orang tu selamat tapi kafir, tapi dia syahid dalam keadaan dia ahli tauhid, mana lebih bagus? Selamat kafir ke mati kan syahid, atau mati dalam Islam? Mati dengan Islam, sepakat ulama. Maksudnya tauhid itu lebih penting. Tidak diragukan lagi menjaga akidah manusia lebih penting daripada menjaga tubuh badan, harta dan kehormatan mereka. Untuk membolehkan seseorang dikenakan taklif tauhid ada 4 syarat, iaitu berakal, baligh, sihat panca indera,
pendengaran, penglihatan dan juga sampai seruan. Ada 4. Berakal, baligh, sihat panca indera dan sampai seruan. Ada 4 perkara. Jadi kalau orang tu tak berakal, orang gila, kita tak wajibkan dia untuk belajar ilmu tauhid. Maksudnya dia bukan mukallaf, kita tak faham apa-apa. Tapi kalau orang gila, ajarkan tak dia untuk faham agama? Faham. Orang gila ni, waktu gila dia je yang dia tak tanggungjawab. Tapi kalau dia ingat, waktu dia faham, waktu dia sedar, kena tak ditahankan Allah? Kena. Lainlah kalau gila manjang tak pernah siuman. Ada yang gila yang kekal. Ada orang gila datang penyakit dia, datang gila dia tu okey balik. Orang waktu dia okey dia diberikan tanggungjawab. Waktu dia datang penyakit tak diberikan tanggungjawab. Baligh, orang yang baligh. Baligh. Jadi kanak-kanak wajib tak? Tak wajib, tapi kita wajib ajarkan sebab dia akan baligh. Betul? Dia akan baligh. Sihat panca indera, pendengaran dan penglihatan. Dengar dan lihat. Disebut dengar dan lihat. Kalau tak dengar, dia tak dengar, tapi dia lihat. Wajib belajar tak? Belajar. Orang bisu, dia tak dengar, tapi dia lihat. Atau dia tak lihat, tapi dia dengar. Orang buta, wajib tak? Wajib. Tapi dengar tidak, lihat tidak. Apa jadi? Tak ada ruang. Dengar pun tidak, nampak pun tidak. Jadi hilang ni, hilang dua ni, hilang. Tak ada sumber untuk dapat ilmu. Kalau dia tak dengar, dia nampak, dia boleh dapat tangkap bahasa isyarat, dia boleh fahamkan lagi, faham. Kalau dia tak lihat tapi dia dengar, dia masih faham apa orang sampaikan. Tak dengar, tak lihat, artinya tidak ada ruang untuk dia belajar. Tak ada maklumat yang masuk. Bila maklumat tak masuk, artinya dia tidak sihat panca indera, dia tak dapat maklumat, dia tak tahu apa-apa. Dan syarat keempat, sampai seruan, iaitu memang dia dakwah sampai pada dia. Kalau tak sampai, hukumnya hukum ahlul fatrah. Al-fatrah Allah akan uji di hari kiamat. Macam mana Allah uji? Ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dalam masalah ahlul fatrah. Adakah diuji hari kiamat macam mana yang sering ditarjihkan oleh ulama, ataupun mereka selamat sebab mereka tak diberikan tanggungjawab? Selamat. Dua perkara yang sering dibincangkan. Orang kata, habis kalau macam tu, kenapa Nabi kata ayah dia in abi wa abaka finnar, ayah kamu dalam neraka? Dalil yang diberitahu bahawa sebahagian orang di zaman al-fatrah, mereka bukan al-fatrah, mereka sebenarnya musyrikin. Kerana mereka kenal Allah, mereka kenal Nabi-Nabi. Orang Arab dia kat Mekah ni, dia kenal Nabi Ibrahim, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu agama syariat, tapi dia syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kalangan mereka ada Al-Hanif, golongan yang seperti orang-orang yang ajar tauhid. Itu sebenarnya seruan tu ada, bukan kosong. Perbincangan, walaupun Nabi tak diturunkan kepada mereka, tapi ada Nabi sebelumnya dan maklumat tu sampai kepada mereka. Mereka tidak ikut agama yang ada pada zaman tersebut. Ini macam-macam jawapan. Perbincangan, terbuka pada perbincangan. Tapi nas menunjukkan bahawa Nabi kata ayahnya in Nabi wa abaka finnar. Tapi tetap ada khilaf, tetap ada orang akan bantah. Sebab apa? Sebab berada antara syubhat. Adakah dia sampai seruan tapi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia ahlul fatrah? Kalau al-fatrah tak tahu pun langsung ahli fatrah. Tapi syubhat yang ada pada golongan musyrik ini, bahawa mereka berada antara dua fatrah, tapi sampai pada mereka sebagai seruan kenabian. Mereka tahu Nabi Ibrahim buat haji dan sebagainya. Mereka malah bertalbiyah dengan talbiyah musyrik sebagainya. Artinya bukanlah ahli fatrah yang betul-betul fatrah yang tak sampai seruan. Allah Ta'ala alam. Cukup sampai sini. Boleh, insyaAllah. Kelebihan ilmu tauhid kita, insyaAllah kelebihan ilmu tauhid dan seterusnya kita akan sambung. Akan datang kita 2 kelas lagi, insyaAllah kita habis mukaddimah. 2 kelas lagi, insyaAllah kita akan habis mukaddimah. Ada soalan apa sebelum kita tutup? Dia kalau kelas pendek soalan banyak.
Kalau dah panjang soalan pun dah malas tanya. InsyaAllah. Kami semalam program di Baitul Salam. Berapa jam sampai kira daripada pagi? Start. Ya? 10 jam. Start pukul 9 lebih. Ya? 15. 13 jam. Ada yang tunggu di bawah sampai malam. Kalau orang tadi semalam program di Baitul Salam, Qawaidul Muslim. Semoga Allah berkati semua yang hadirlah insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.